Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma ihdi qaumana fa innahum la yubsirun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kshif 'anil bala wal waba wal fahsya ma la yakshifu ahadu ghairuh. Allahumma akrimna bil Islam wal iman. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Islam dan iman. Allahumma amitna bil Islam wal iman. Ya Allah, matilah kami dalam keadaan Islam dan beriman. Ya dzal jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita ke hadrat Allah taala. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa di sisi Allah taala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang banyak itu, insya-Allah kita akan mendapat syafaat dan pertolongan daripada baginda di akhirat kelak, insya-Allah. Malam ni Ustaz nak kongsi beberapa ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan keadaan masjid di dalam Islam. Itu dia dah sejarah dia. Sebagaimana firman Allah Taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Sebelum kita nak cerita tentang kedudukan masjid dalam Islam ni sebagai persiapan kita nak sambut Ramadan, apa yang perlu kita buat? Dia ada tiga benda, tiga perkara untuk kita sambut Ramadan. Yang pertamanya, persiapan dengan ilmu. Ilmu nak sembahyang, ilmu nak puasa, ilmu nak keluar zakat, nak derma kena ada ilmu tak? Ada contoh ilmu. Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala kata, Nabi sebut, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah Ta'ala menghendaki kebaikan pada seseorang, Allah Ta'ala bagi yufaqihu, faham agama. Kita tak mahu jadi orang tahu, belambak orang tahu, beratah, tembung orang tahu. Cu tanya orang tak sembahyang, tahu tak sembahyang tu wajib? Dia akan jawab tahu. Cu bulan Ramadan tanya seorang plastik hitam, sini ada kenal? Cikgu tahu plastik hitam? Tak tahu. Cikgu kan, cikgu tak tahu. Mana cikgu li? Sek plastik hitam. Mana buat ni? Cu tanya orang dak puasa bulan Ramadan, mu tahu tak puasa bulan Ramadan wajib? Dia akan jawab tahu. Apa beza tahu dengan faham? Kita nak jadi orang faham, yufaqih, faham. Allah, Nabi sebut mayuridillahu bihi khairan, sesiapa yang Allah Ta'ala hendaki kebaikan pada seorang, dia bagi faham agama. Itu dia. Jadi kita tambah ilmu, mari surah bala dak lama, maghrib isyak je, dak sampai ke 12. Tambah ilmu, jangan diseluburin kejahilan. Nak tanya Tok Bilal, siapa-siapa lah.
Lepas maghrib boleh tak buat tarawih? Waktu maghrib lah, waktu maghrib boleh tak buat tarawih? Kita bincang bodoh-bodoh. Bincang bodoh tak jadi ustaz, bincang cerdik lah. Lepas mayang maghrib ni, waktu maghrib tu buat tarawih. Syarat buat tarawih lepas isyak. Agak-agak boleh tak cikgu besok? Think, to fakir. Kalau pandang satu sudut, lepas maghrib kita pun semayang tarawih. Tak boleh. Lepas maghrib ni semayang tarawih tak boleh. Tapi bagaimana pula kalau kita ni esok ni ada sahabat, tapi kalau musafir bulan Ramadan. Musafir bulan Ramadan. Contoh musafir bulan Ramadan, siapa RNA jamak takdim, mayang maghrib, mayang isyak. Lepas tu boleh buat tarawih tak? Hak tu. Boleh agak-agak. Tanya ustaz lain tak bertabur. Sekarang ni lepas maghrib kalau bulan Ramadan, lepas maghrib buat semayang tarawih. Tak boleh. Syarat semayang tarawih selepas semayang isyak. Tapi why kalau orang musafir? Cikgu ni musafir, mana tahu nak balik rumah bini muda awak sikit. Mana tu bila suka lah. Mana? Musafir waktu maghrib, masuk waktu maghrib RNA berarti semayang maghrib, semayang isyak lalu. Tapi waktu tu waktu maghrib. Boleh buat isyak? Boleh buat isyak tak? Boleh buat tarawih tak? Biar tanya ustaz tu nak ada ilmu. Boleh tak? Nak suruh berfikir. Nabi sebut lagi, man yuridu dunya fa'alaihi bil ilm, man yuridul akhirah fa'alaihi bil ilmi, man yuriduhuma fa'alaihi bil ilmi. Hadis pertama tadi, siapa yang Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada dia, dia akan beri faham agama. Mudah-mudahan kita amin semua faham agama. Yang kedua hadis, tak masuk lagi bab sejik tak lagi. Yang kedua Nabi kata mayuridu dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak dunia kena ada ilmu. Nak buat surah kena ada ilmu. Nak buat baju, nak jahit baju kena ada ilmu. Ni nak buat natang ni. Ni kokang-kokang ahli IT je. IT tu dia tu bila IT ibu tunggal tau. Ibu tunggal. Kena ahli, kena ada ilmu. Nak masuk kena ada ilmu, nak nukar kena ada ilmu, gotu gini. Nak dunia kena ada ilmu. Mayuridul akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak akhirat kena ada ilmu. Mayuriduhuma. Siapa nak dua-dua ni kena ada ilmu, nak belaka. Yang pertama persiapan Ramadan ilmu. Ni kita mari ngaji, mari dengar ni supaya semayang kita comel-comel, puasa kita molek-molek. Yang kedua persiapan Ramadan, perbanyakkan sunat taubat. Semayang sunat taubat di atas dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah, aku dah pecah kerajaan, ya Allah, 60 tahun dah. Tapi tak pernah jumpa malam Lailatul Qadar. Yang jumpa kam dah. Contoh, minta. Sebab apa tak jumpa? Sebab banyak dosa. Taubatan nasuha. Yang kedua, nak sambut Ramadan, perbanyakkan berdoa. Allahu Akbar. Ni 3 perkara ni tu dia. Contoh. Habis tu persiapan Ramadan. Kita masuk kedudukan masjid hak Ustaz baca dah ayat tadi, surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man, siapa amana, beriman. Nah, Allah Ta'ala sebut hanya senya yang layak. Bukan semua orang layak
Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Hanya senya yang layaknya apa? Ya'muru, memakmurkan. Apa lagi memakmurkan? Menghidupkan. Lagi meramaikan. Apa dia meramaikan? Masjid-masjid. Memakmurkan masjid, menghidupkan masjid. Dah sebut masjid tu sudah ada masuk jugalah. Nampak? Siapa dia? Orang yang menghidupkan masjid, meramaikan masjid, memakmurkan masjid ialah orang beriman saja. Orang munafik dah. Dan orang yang beriman pada hari akhirat, dia nampak akhirat. Serta mendirikan sembahyang. Orang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, walam yakhsha illallah, tak takut kecuali Allah. Ada tak kita dengar-dengar ada sahabat-sahabat jiran-jiran kita, siapa-siapa takut nak mari surga sebab apa? Covid. Nampak tu? Contoh, tak takut kecuali Allah. Dengan adanya sifat yang tersebut, maka diharapkan mereka menjadi dari golongan-golongan orang-orang yang mendapat al-muhtadin, mendapat petunjuk Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita belaka. Amin. Masjid dan surau menjadi pusat perhimpunan. Masjid, surau, dan kita duduk dalam surau Masjid-masjid dan surau-surau, apa dia? Menjadi pusat perhimpunan yang menyatu padukan umat Islam. Mari surau sejid, jangan bala. Ada tak di rumah Allah Ta'ala di surau sejid orang gocoh? Ada tak berlaku? Ada. Masa bila gocoh? Berebut jadi Tok Imam ke berebut jadi Tok Bilal? Sudah semayang, kibas jadah, pau ke danda buka, gocoh dok setarang barak. Kan hadis Nabi sebut, apabila kita menzalimi seorang, kita minta maaf. Apabila kita dizalimi, disakiti, kita memaafkan. Baru ni baca Yasin, baru ni sini. Malam nisfu. Nabi dak buat. Baca Yasin. Dah kira lah. Masuk bulan Syaban, malam nisfu Syaban, contoh memaafkan seorang. So bala-bala lah. Kemas. Bala gacoh. Anak pergi semayang subuh, Tok Imam curi ustaz, sebelah ustaz gocoh malam, kem dia pula. Lepas semayang bercuri, dah buat apa gocoh. Saya tegur dia sebab tak pakai ni. Tapi orang yang nak tegur tu biar comel-comel, jangan kekerasan. Tengok atas tanah. Kalau tanah tu lembut, cakur lembut. Tapi kalau tanah tu keras, kena naik. Cakur kuat sikit. Dan apa dak akal? Allah hamba dak tinggal. Bodoh tu wisuti. Oh, balok jawab dia. Dok gocoh atas sejik, gocoh tekak parking motor. Boleh batin. Cik baik dak tumbuk Tok Imam. Tidak MC Tok Imam seminggu. Jangan main. Dah nak bagi backing, siapa backing? Sayyidina Umar backing bau. Sayyidina Umar kalau duduk dalam majlis gini, mu nak berok, mu nak kecim, seorang pun tak bangun. Mu beroklah tak kain dalam sejadah. Dak wani. Hak duduk dak wani nak diri, hak diri dak wani nak duduk. Hak contoh, hak duduk contoh. Takut Sayyidina Umar. Backing. Contoh buang hak backing, hak mongoh-mongoh. Jadi orang lain yang lainah lembut. Contoh. Nah, okey. Masjid surau hak kita mari ni tempat perhimpunan menyatu padukan umat Islam. So jauh-jauh lah. Maaf-maaf orang baloh dia. Umur kata pergi, kubur kata dah baloh dia. Ya Allahu Akbar. Untuk mengerjakan masjid, penyatuan ummah, surau, tempat penyatuan ummah. Contoh, untuk apa? Beribadat.
Contoh. Atau untuk menimba ilmu. Lagi menerima nasihat dari pengajaran yang kita dapat demi kebaikan dunia dan keselamatan di akhirat. Contoh. Sebab itu usaha yang mula-mula yang dijalankan, yang dilakukan oleh Nabi SAW. Bila Nabi sampai ke Madinah, agak-agak Nabi buat benda dulu. Masjid. Tok Ila ingat masjid benda. Masjid Nabawi dok lagi. Nabi Nabawi jatuh yang kedua dah. Mula-mula Nabi sampai Madinah, Nabi dirikan Masjid Quba. Qaf ba alif hamzah Quba. Siapa dah pergi dah sembahyang situ. Contoh. Kemudian daripada itu Nabi bina masjid yang kedua di tengah-tengah Madinah. Di kota Madinah, Masjid Nabawi. Baru Masjid Nabawi. Dah. An Aisyah, tadi hadis Quran, ni baru nak masuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha qalat, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fillah, bi bina'il masajid fid dur wa an tunazzafa wa tutayyaba. Rawahu Imam Ahmad wa Abu Daud. Maksud hadis Nabi yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amara, Nabi suruh. Amara ni maknanya suruh. Kerjakan, lakukan amara. Nabi menyuruh umatnya mendirikan masjid-masjid dan juga surau-surau di tempat-tempat perkampungan. Kalau buka kampung, kalau taman di Kemamang ni lah. Dua pengalaman yang Ustaz tak boleh nak lupa tentang surau. Yang pertama, Ustaz pergi satu taman tu banyakkan rumah 2 tingkat belaka. Tapi surau tak ada lagi. Penduduk yang prihatin. Dia pakai kupu-kupu, bincang-bincang sementara ada surau ni nak beli tanah, nak cari duit dulu, dana nak beli tanah, lepas tu nak buat surau. Jadi ustaz ni termasuk berapa orang ustaz lagi lah. Ustaz terpaksa buat kuliah ke rumah-rumah. Nampak? Minggu depan Ustaz tunggu sini rumah ni. Kalau rumah hak korporat, tok bilang korporat. Rumah korporat lebih kurang surau, korporat kita buat rumah dia. Kalau hak kohar berat, kita duduk lambu, kita pasang kanopi. Ada rumah hak korporat, hak dok korporat. Bergilir lama kau. Termasuklah beberapa orang ustaz yang berkuliah di sini. Kuliah di rumah ni, keluar kuliah di rumah nu, dalam masa sama kumpul derma, cari dana, dapat learning. Surau sama besar dengan surau ni. Alhamdulillah. Yang pertama, pengalaman pergi ngajar rumah ke rumah sementara ada surau. Yang kedua pula, taman ni lama sikit. Sebelahan dengan ni juga. Sebelahan dengan hak Ustaz Kabul yang pertama. Hak tadi dok silap taman tu lama sikit, surau ada dah. Ustaz pergi ngajar. Ustaz pergi first time di surau tu, tunggu orang mari dok mari. Ni pengalaman Ustaz paling hebat. Hak tadi tak ada surau lagi. Ni ada dah surau. Ustaz pun mari surau je dah surau ni kok demo. Ya dah duduk sekejap, bunyi isyarat. Jam waktu. Tek masuk maghrib. Ustaz pun pergi kat sui. Tak. Hello. Bunyi. Bang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa tu tak ada seorang lagi. Surah mati ke orang mati? Ni pengalaman cikgu. Mai ban, sudah ban saya maya sunat. Sudah maya sunat saya tengok kiri kanan tak ada seorang lagi. Saya koma. Hebat kan? Saya nak pergi kuliah, saya ban, saya koma, saya imam, beri salam, saya makmum. Agak-agak ya cik kena bayar mahal. Mahal kena bayar. Mal lagi, imam lagi, bila lagi. Barulah bagi seorang baru ramai. Nampak tak? Kena nyap parok. Saya tengok kotika. Ada orang tengah basuh kereta, ada orang tengah membawa tawakah, ada orang itu mesej rupuk melah rumah. Nama dah ngajar lama dah mati surah tu. Allahu Akbar. Nampak ni? Macam-macam keadaan. Jadi nak cerita ni, Nabi hadis pertama Nabi kata amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fi dur. Nabi menyeru umatnya mendirikan masjid-masjid, mendirikan surau-surau di tempat perkampungan mereka, taman-taman, dengan supaya apa? Supaya masjid-masjid dan surau itu sentiasa tunazzafu, dibersihkan. Macam surau ni ada nak sambut Ramadan gotong royong. Gotong royong mungkin ada surau-surau cikgu buat gotong royong. Nak gotong royongnya agenda pertama apa cikgu? Makan dulu. Kita lain dengan Nabi. Kita dah besok gotong royong agenda makan dia. Kambing laju. Jadi masa kambing. Nampak tu? Kita kalau buat gotong royong, makan apa? Panggil ustaz ceramah, makan apa? Contoh Nisfu, makan apa? Namak, makan apa? Ni orang tengah sibuk benda sekarang ni. Cuba fikir. Orang tak sibuk nak sambut Ramadan ni. Orang sibuk kan online tak jadi. Nak benda panggil? Online. Ni dana Aidilfitri ni. Orang yang 2,000 ke bawah boleh. Ambil tak pernah dapat pun. Ada aku kisah. Time JPKK atau surat rumah, awak tak tahu je. Time boleh tubik dana raya ni, warna dah atur borang tak boleh. Duit banjir, bang tak? Tak hari ni, bengang. Contoh tengok. Kalau benda tu habuan dunia, berapa kejar. Kali habuan akhirat, contoh. Nabi sebut dirikan masjid, dirikan surau di kampung-kampung, di taman-taman, di mana tempat kita duduk, dan tunazzafu, bersihkan. Bersihkan. Contoh. Tak. Kalau tandas kotor, bersih, tengok. Ni kita, ni orang kita, termasuk kita tak kata kau orang. Masuk dalam sejid, masuk dalam surau ada tisu. Dah warna jaket, tak sapu ke? Allah Ta'ala tunjuk ke mumu ambil Pahala tak? Contoh tunazzafu, bersih. Waktu tayyabu, diharumkan. Tu dia, diwangikan. Contoh dalam hadis Nabi SAW disebut, diterangkan balasan baik yang akan didapati oleh orang-orang yang mendermakan hartanya untuk membina masjid dan membina surau. Tu dia. Nampak? Kalau kita dengar ni di apa? Di kemaman kita belah air putih ke belah cukai, tengok ada buat beberapa surau, berapa surau dan penambahan masjid. Ambil peluang. Ni kita anak kita ramai dah kerja minta sen. Mari hok 100 riyal seorang. Bos nak ambil? Ada. Awak derma kutip kok. Allahu Akbar.
Contoh, selagi mana orang semayang, lagi mana orang mengaji ilmu, mari apa, contohlah beribadat dalam tu, dapat pahala yang mengalir. Sedekatan jariah. Setiap kali kita derma, jangan lupa mak ayah kita. Ustaz difahamkan lah. Dalam belah kita ni, tak silap Ustaz, mana Taman Koperasi tengah nak bina apa? Bina surau kan? Ambil peluang. Depan sikit, Srijaya ke surau apa? Tengah bina surau Haji Yaya. Ambil tahu. Ambil peluang. Biar saham-saham ni ada. Tu kapur air kat yayasan tengah bina. Sila. Ni ustaz hak masjid ustaz jaga ni, kalau pandang. Tengah tambah untuk ruang solat dalam 500 orang lagi nak masuk. Kalau Ramadan ni dah mungkin raya haji. Ambil peluang. Ambil peluang hak kekal. Baru ni. Hak masjid yang berjaga dalam sah pertama, kedua, ketiga. Netuk. Tahu tak netuk? Netuk. Tak tahu netuk. Melepuh. Ni mozaik hak 4 kaki. Melepuh. Gelembung kapek. Kita buka balik, buang. Ketut-ketut, tambuk. Mozaik hak 4 kaki. 4 kali 4, kita masuk balik. Masuk balik. Ni hak derma. Ambil ketuk balik. Luar tu ketuk-ketuk. Minta bangla pekerja tadi. Cebok balik. Wak tapak ni. Ruang solat tambahan di masjid. Kalau kami nak hak ustaz wak. Supaya saham orang derma tadi, sah pertama, sah kedua tadi, dapat kembali. Kalau kita duduk situ, duduk dalam semong, dalam rupuk, kena. Contoh, selagi mana kita buat surau masjid, maka pahala berpanjangan, ya Allah. Orang yang dah mati ni tak boh benda dah, nak dua je. Yang pertama doa daripada orang hidup, keduanya dia nak sedekah jariah. Jangan lupa buat. Dan hadis yang kedua, malam ni kita ada semayang ajak dia. Qawi kau ni. Semayang ajak. Qawi kau. Wa an Uthman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan. Nabi sebut, banallahu lahu baitan fil jannah. Tu hadis kedua, pendek je. Nabi kata apa? Dari Uthman radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membina sebuah masjid ataupun membina sebuah surau secara ikhlas kerana Allah Taala. Dia buat surau, dia buat masjid, kira dia nak buat benda. Tak dia bagi duit, tak kira. Ataupun surau nak tiang ke, surau nak semen ke, surau nak pasir ke, surau nak batu ke, masjid gitu kok. Nah, macam ni esok rombongan mana daripada SKJ ni ke mana esok? Ke Kedah. Tak, ke pondok mana? Al Tafakur. Esok rombongan semua bahagi nak pasang, nak buat pondok tau. Bukan pondok riang ni. Pondok budak ngaji ni. Ambil peluang. Buat selama budak tidur, budak makan minum, tempat mengaji, dapat pahala. Allahu akbar, budak-budak menghafal situ. Ni hadis Nabi yang kedua, siapa yang membina sebuah masjid ataupun membina sebuah surau lillahi ta'ala, ikhlas. Derma boleh derma, tapi nak ikhlas tu payah. Tu dia dah. Siapa yang bina surau, siapa yang bina masjid lillahi ta'ala, nescaya Nabi sebut Allah akan bina untuknya sebuah rumah di syurga. Allah ambil perbak. Orang yang banyak derma ni orang yang benar-benar beriman pada hari akhirat, balasan akhirat. Kalau orang tak beriman pada hari akhirat, dia tak dapat derma ni. Derma ni ada dua spesies, dua golongan. Lagu mana, balas mana? Yang pertama derma ni, orang yang pertama, golongan pertama tak payah minta. Dia mencari-cari. Dia ada pitih kat mana pula derma. Ustaz ada kartu kisah hari Sabtu baru ni dah. Saja nak kongsi.
Sikap seorang suami. Isteri suka derma. Ustaz dalam perjalanan dengan isteri nak pergi program anak yatim, nak pergi serah duit di rumah anak yatim di Jakar. Seorang isteri telefon ke rumah ustaz, bercerita-cerita luah, akhirnya menangis. Isteri suka derma cikgu, minta suami tok dalam tabu sejid, tok dalam luar derma, dok layang setara barah. Nak masuk korban, nak buat derma anak yatim, nak buat derma masjid, nak buat telaga, macam-macam derma. Akhirnya agak-agak isteri suruh orang rumah, ustaz mari di rumah dia ambil derma tu. Agak-agak waktu bila? Cuba fikir. Waktu suami pergi semayang Jumaat, berat nanang tok lelaki. Takut bini nak derma. Ni tok lelaki becing. Bukan kata kau becing tak, bukan. Betul lah becing. Orang rumah pun pergi ambil waktu Jumaat. Cepat ustazah, mari ambil cepat. Mari ambil pun balik. Mari ambil hari Jumaat pun balik. Sebab tu lelaki pergi mayang masjid. Gelega. Pergi ambil waktu Jumaat. Bini kena marah pula. Sebab jiran report. Kuat membawang sungguh lah. Nak derma macam nak nega dadah. La ilaha illallah. Manusia dah tak ada ilmu. Jahil. Panggil apa cikgu? Jahil. Jahil tu ke jahil murakkab. Jahil teropah. Oh, berat nanang. Bini nangis. Abang, ni duit saya derma ke masjid surah. Dak bawa setara barah. Dengar sakit hati. Nusuk-nusuk ni tak boleh dah mari di rumah. Sebab tu lelaki tahu dah. Jiran report. Nawak guana pula. Allahu Akbar ni. Sebab jahil, tak ada ilmu. Sekadar pergi semayang, balik pergi semayang, orang ngajar dah. Nampak tu? Allahu A'lam. Sikap. Ni hak. Macam-macam orang. Hak suami dok beri isteri derma. Ni hak terbalik pula. Tok lelaki suka derma. Anak buah hamba suka derma. Cuma dia pesan Ustaz jangan kabur ke bini saya. Kalau Ustaz kabur kena marah saya. Pula dah Queen Elizabeth ke Queen Control. Allah payah. Derma ni manusia ada dua jenis. Yang pertama dok payah pitok. Noh. Ada seorang perempuan, suami dah meninggal, bagus. Bukan khabar suami dia meninggal, bagus. Dah. Faham mulai ayat. Duduk dekat belakang Wakishna. Suami dah meninggal, main motor besar ke engineer ke apa. Ada sama panggil rumah pergi ambil, nak derma anak yatim, nak derma ni, nak derma tu. Ada sama. Kayak gitu ustazah khabar, kalau ada benda lagi nak buat, khabar. Allah. Tak lupa duit yang suami tinggal untuk dipulang untuk suami orang yang dah meninggal. Ada dia nak cerita. Ada orang derma ni dua jenis. Dua yang pertama, dia dak ayah minta, dia akan beri. Dak ayah minta. Yang kedua, kena khabar. Zaman Nabi SAW, dalam majlis gini, satu kisah Nabi akak tabung kan apabila berlaku peperangan, kita tak lama lagi akan berlaku peperangan Ghazwah. Siapa nak derma, makin ya Rasulullah saya bagi unta, ya Rasulullah saya akan bagi kuda, ya Rasulullah saya bagi baju besi, senjata, ubatan, makanan, qada masing. Ya Rasulullah, hamba bagi tenaga, ya Rasulullah. Qada masing-masing. Dalam satu kisah Nabi hanya pegang gitulah, pegang bekas, pegang tabung, pegang bekas. Nabi akak gitu ya. Nabi akak gitu je. Di kalangan sahabat, siapa dia yang ambil mana? Siapa dia agak-agak? Sayyidina Bilal.
Hamba abdi orang miskin. Esok dia ambil tabung ni, dia pergi ambil upah sirap pokok kelapa sawit pula. Benda kurma. Kurma. Ambil upah kat dia. Ya Rasulullah, saya akan penuhkan tabung ini. Kalau kita gak minta derma, pecah tekak. Ustaz ni minta derma umur. Wow. Nak tahu tak cikgu, sahabat, rezeki kita berkat. Rezeki kita berkat ni nak tahu tak? Kita suka kongsi harta, wang, harta yang kita ada dengan manusia, dengan bina. Contoh, jangan jadi manusia yang kedekut. Allah Ta'ala sebut Al-Bakhi. Allah Ta'ala sebut, maaf. Hadis Nabi sebut Al-Bakhilu. Bakhil ni bahasa Arab, bahasa Melayu. Kedekut lagi. Kupi lagi. Tahi hidung. Tu beri syarat dah gini. Tahi hidung masing. Ya, tu bila masih sungguh. Cukup korek. Ya tu. Nabi sebut al-bakhi. Orang bakhi. Ba'idum. Jauh. Ba'idun. Jauh. Minallah. Orang yang kedekut. Jauh dengan Allah. Ba'idum minan nas. Jauh dengan manusia. Nas. Ba'idum minal jannah. Orang yang kedekut jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, jauh dengan syurga. Orang kedekut. Qaribun, dekat. Finnar, dengan neraka. Jangan jadi seorang yang kedekut. Contoh yang kedua, Nabi sebut as-sakhiyu. Orang yang pemurah. Suami yang pemurah kepada isteri, ayah yang pemurah pada anak-anak, rezeki bertambah. Orang yang pemurah, qaribum minallah, dekat dengan Allah. Qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Qaribum minal jannah, dekat dengan syurga. Ba'idun, jauh dengan finnar, jauh daripada api neraka. Allah Akbar. Jadikan seorang yang pemurah. Contoh, tu dia. Nabi sebut siapa yang bina masjid, siapa yang bina surga. Contoh, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membina untuk mereka sebuah rumah di syurga. Fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah. Tu dia. An Abi Sa'id. Nabi sebut pula. Dalam hadis yang berikut ni nak sebut ni, diterangkan pula kelebihan orang yang rajin pergi ke masjid, orang yang rajin pergi ke surga. Kelebihan dia. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula yata'ahadu al-masjida fashhadu lahu bil iman fa inna Allah yaqul innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Rawahu Tirmizi. Hadis seterusnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat seorang rajin pergi ke masjid, apabila kamu lihat seorang tu rajin pergi ke surau, maka hendaklah kamu menjadi saksi, jadi saksi bahawa ia benar-benar orang yang beriman. Kerana Allah Ta'ala berfirman, maksud yang Ustaz dah baca tadi, hanya senya yang layak memakmurkan, menghidupkan dan meramaikan masjid dan surau adalah orang-orang yang beriman dan hari akhirat. Pernah zaman Nabi SAW ada seorang lelaki, ya Rasulullah. Agak-agak Nabi jawab kuan ni. Ada seorang lelaki, dia kata, ya Rasulullah, rumah saya jauh dengan masjid. Saya cadang nak pindah duduk dekat dengan masjid. Agak-agak Nabi jawab kuan ni. Nabi suruh pindah ke tak? Pindah ke tak tu ilah? Tak, ya ke? Anda pasti? Seorang bertanya, ya Rasulullah, saya jauh, rumah saya jauh. Rasulullah kata, tak payah pindah. Biarlah jauh-jauh. Lagi jauh, lagi banyak pahala, siap langkah diberi. Selangkah kita mari ni, Ustaz, dah kita naik motor, naik kereta, dia kira pusingan tayar.
Selakah tu, selakah dihapuskan dosa. Selakah lagi diberi kebajikan, ditinggikan darjat oleh Allah Ta'ala. Tak apa. Tu dia. Tak, contoh. Lagi jauh, lagi bagus. Contoh. Dan sebagai akhir kita pun nak semaya ajak malam ni. Kita semaya ajak solat hajat untuk Wan Zainuriyah. Betul tak? Wan Zainuriyah binti Wan Ramli ditidurkan. Hak ni ditidurkan. Anak cikgu esok habis. Anak ke menantu? Anak. Ya. Tapi dia mengandung kan anak. Risiko. Yalah. InsyaAllah boleh tubik esok tak? Tak ada benda dah. InsyaAllah. Okey, anak cikgu esok. Hak ni Wan Zainuriyah binti Wan Ramli ditidurkan. Tak pastilah ditidurkan bila tu, di hospital kerana COVID. Tu dia. Sama semaya ajak. Siapa lagi nak tumpang? Kita apalah, kita doa yang sakit disembuhkanlah. Contohlah. Sebagai hadis yang terakhir ni Ustaz nak baca, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi thumma mada ila baitin min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat khutuwatuhu khutuwani lakuh ihdahuma tahutu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, siapa yang bersuci di rumah dia, mandi-mandi bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar, bersuci daripada hadas kecil, hadas besar, kemudian ia pergi ke salah sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, pergi ke surga pergi ke masjid untuk mengerjakan salah satu dari fardu sembahyang, nak pergi sembahyang jemaah, sembahyang fardu yang telah diwajibkan Allah, nescaya menjadilah tiap-tiap langkah dalam perjalanan itu satu penghapusan dosa. Allah pergi balik pergi balik. Contoh sebab tu kita maya raya, ingat tak, kalau awal raya sebut raya, sebab kita besar ke raya, pengalaman ustaz di Tanah Arab, orang Arab raya sehari je cikgu. Sehari tu ya dah mak esok sunyi sepi. Kita puasa sebulan, raya 2 bulan, habis Syawal raya lagi. Raya pertama tu je raya dia. Ustaz duduk 2 tahun tak pernah balik. Raya haji ke raya puasa, kawan-kawan dia balik. Dia ada mak ayah hello ya. Kita ayah tak ada dah meninggal, tinggal mak je, malah beban ke mak. Jadi ustaz cuti 3 bulan, ustaz ambil kursus tulisan khak je. Tulisan hak akhir ustaz tulis Masjid Geliga. Tu tangan ustaz tu. Malah tulis banyak kerja. Mula-mula mari ke Mamandang je nulis, kita tulis tempat bengkel tu dia buat saya pergi tulis. Hak tangan ustaz tu demo nak pergi ke Kuantan, demo tengok masjid belah kiri, Masjid Geliga tu, hak kilat tu tulisan apa tu. Tak lawa mana. Ustaz ambil khusus. Contoh dah balik ambil khusus. Sebab ustaz suka Istiqlal. Dia panggil apa ni, hari intikhabat, pilihan raya. Ustaz suka apabila berlaku pilihan raya di Tanah Arab. Memang banner banyakkan banner ni, pilihan raya ni dia tulis dengan tangan. Memang gila tengok. Saya memang suka. Nak ceritanya tulisan hak ustaz tulis hak akhir ni di Masjid Geliga, hak kilat tu ya tu. Dadah nak mengandak, nak tulis banyak khit. Dulu masa mula bagi ke mama dak banyak kuliah. Ni dah banyak kuliah dah nak nulis dah, nak tulis. Tak, penulisan. Contoh bak mayang raya duduk di Tanah Arab ni semayang apa, kalau takbir raya dia tak sedih. Peperangan Ahzab ada perang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu takbir raya dia. Nangis kau? Dok nangis. Dah maya raya balik. Dulu bawa lalu dah. Rabbani ke? Tik talitik. Tahun 90. Bawa balik duduk atas kursi dah pergi gaya mana, pasang tak tisu se. Allahu Akbar, Allahu baru neleh. Tadi dak neleh setara. Dah takbir raya Arab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nak nangis kuat dah. Oh, raya dia sehari je. Habis ya. Sunyi sepi. Esok kerja. Kita mau rapat ji. Contoh okey. Kita nak tutup dah. Dia kata apa? Sebagai hadis yang akhir orang yang pergi ke masjid kalau hari raya ni beza hari raya puasa kita kena sunat benda cikgu Tok Bilal sebelum pergi sembahyang raya kan puasa sebulan dah makcik oi hello sebelum pergi jangan makan banyak sampai habis 10 batang lemak pasal dak sembahyang raya dah. Ambil jamah lah sikit pon ni. Ambil sikit jamah. Makan sikit. Lepas tu dia. Tapi raya haji. Maya dulu. Kita pergi sembahyang raya. Balik jalan sama tak? Buat Mari kot ni. Sekarang lepeh kot tu. Nabi tu. Sunnah Nabi. Nabi buat. Nabi lalu kot jalan ni. Lepas tu macam kita ni, lalu kat mana? Macam saya kalau lalu kat ni serang kot tamat, sekarang balik ke luar. Pusing kot jakar. Boleh kot berenjuk ke ni. Banyak pahala sikit tau. Tak ada kerjaan Ustaz Dah contoh Tak, tahu sikit sebanyak sebab nak ada ilmu. Tu. Okey, dia kata apa? Orang yang pergi masjid ni selakah dihapuskan dosa. Selakah lagi akan ditinggikan darjat. Satu darjat tahu satu darjat. Satu darjat antara langit dan bumi. Darjat ni kebaikan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekadar itulah mudah-mudahan dan kita ni pergi menghidupkan. Mudah-mudahan kita berdoa kita ni termasuk orang yang menghidupkan surah-surah dan masjid dan juga menghidupkan malam bulan Ramadan. Sebab itu kan, okey. Biasa orang ramai di surau sejid ni bila Tok Ilah? Orang ramai sejid surau bila? Malam sepu dulu, malam sepu. Lagi? Awal raya. Malam Ramadan, malam pertama. Betul tak? Malam pertama dah muat pas bawah lagi. Masuk ke minggu ketiga serik tinggal Tok Imam Tok Ilah AJK dah Kamda dah Cai Lasih contoh nampak tu wallahu alam. Sebab tu ramai kita mempertuhankan Ramadan, betul tak? Mempertuhankan Ramadan. Mari ke sejid surau ni tekah-tekah je. Bila malam nisfu Syaban, bila bulan Ramadan, bila hari Jumaat, bila mayang raya dua raya contoh. Bila time mati. Ni mari saudara ni mari duduk belakang ni. Kegi satu hari kena duduk depan. Jadi imam ke tak? Duduk jadi orang mati. Sebab tu surat sejid tak boleh orang mati. Dia nak orang hidup. Sebab nak mendengar majlis ilmu. Wallahualam insya-Allah malam ni kita semua ajak untuk Wan Zainuriyah Zainuriyah binti Waramli dan juga sahabat-sahabat lain lah kita semua A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal maqbulin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.